Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dan selamat malam serta selamat sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Okay, jadi tuan-tuan boleh tolong share. Ada isu panas sikit hari ni ya. Ada isu panas sikit melibatkan seseorang yang memang selalu buat benda panas-panas, lepas tu melarikan diri. Baca apa tadi? Tak ada baca apa. Baca minta semoga di dalam live ni dapat orang kata apa, kita dapat berfikiran orang kata apa, terbuka, dapat diberi hidayah, dapat orang kata apa, menerangkan sesuatu secara orang kata apa, berfakta dan dapat memberi manfaat kepada orang lain dan macam-macam lagi lah. Semuanya tentang, ialah bila kita nak buat sesuatu perkara kan, kita kena baca bismillah, lepas tu kena doa kan, sebab yang memberi kita tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita jadi pandai pun sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita jadi berilmu pun sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kalau kita baca pun sesuatu benda tu kita tak dapat nak bagi kefahaman kepada orang lain tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan sesuatu perkara tu. Jadi kita minta doa lah. Itu bisa standard tu. Tak ada hak mantra-mantra ke apa, tak ada. Mandra-mandra apa tak ada. Sekadar itu je lah. Jadi kadang-kadang kita duk terfikir kan. Bila kita nak berhujah tentang benda tu, kita jadi jumping. Kita jadi jumping topik. Kita jadi tak boleh nak fokus kan. Lewat lah ni live bohku. Tak ada nak follow. Ni awal sikit lah. Baru lepas tengok movie tadi. Tengok movie terbaca satu posting daripada seseorang yang amat dibenci oleh orang Melayu dan golongan orang Islam di masa kini ya. Jadi apa ni mungkin boleh membantu Tok Singa kita sikit daripada sikit dia nak pergi buat report polis. Jadi saya ada baca satu posting yang telah di-share oleh beberapa orang rakan kita, di mana posting itu telah dibuat oleh seseorang seseorang yang orang kata apa, yang kita kenali yang kita kenali, iaitu dipanggil dengan nama Jebat Dahaka ataupun Afendi Zainal Karab nama sebenar dia. Jadi posting tersebut dia menyatakan bahawa kalau lebih kurang macam ni ayat dia, kalau susah sangat untuk geng tabligh ni, puak dia panggil, puak tabligh untuk membuat saringan, tembak mati sajalah mereka ni. Jadi ayat ni dia jadi ugutan jenayah tuan-tuan. Jadi tembak mati saja. Jadi dia jadi macam ni tuan-tuan. Kalau syur kalau dia kata macam ni, kalau dia kata saya mengesyorkan kerajaan supaya mengambil tindakan bagaimana yang dibuat oleh Korea, di mana apabila seseorang tu dia jangkiti dengan kuman COVID-19, virus COVID-19 ni, tembak mati. Tu lain tu lain. Jadi dia gunakan ayat bahawa dia kata jadi tembak mati sajalah puak-puak tabligh ni. Jadi dia nak suruh siapa tembak mati. Ini satu ugutan jenayah. Jadi dalam keadaan sekarang ini di mana rakyat sekarang ni dah masuk hari yang hari ni 25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hari yang ke-8 start 18 Hari yang ke-8 tuan-tuan. Minta maaf kalau saya salah. Hari ke-8 ke hari ke-berapa? Hari yang ke-8 kot saya ingat. Jadi rakyat mungkin ada yang tertekan dan sebagainya, ada yang kepala spark tuan-tuan. Ada yang kepala spark, kita tak tahu tiba-tiba dengan kenyataan dia ni, orang tu pi bunuh sungguh puak-puak tabligh ni ataupun persatuan dia. Sebab ayat yang digunakan ni memang terang-terangan satu ugutan jenayah untuk membunuh puak tabligh. Sebab dia kata ayat dia tu terang, dia cakap dia kata ayat dia, kalau susah sangat puak-puak tabligh ni nak pi buat saringan, maka tembak mati saja. Dia tak sebut siapa yang nak tembak mati tu. Kalau dia sebut saya mengesyorkan kerajaan ambil tindakan bagaimana sos Korea, itu lain dia kata tembak mati saja. Jadi dia mengesyorkan kepada orang
orang awam hari ini untuk tembak mati golongan tabligh. Jadi ni adalah satu khianat awam dan satu ugutan jenayah di saat Malaysia tengah menghadapi saat-saat genting untuk menghadapi virus coronavirus ni ataupun COVID-19. Jadi orang macam ni, sebelum ini dia tidak diambil tindakan. Walaupun banyak laporan polis telah dibuat ke atas dia, dia tidak diambil tindakan kerana dia dilindungi. Dia dilindungi. Saya kenal rapat dia, bukan saya tak kenal. Saya kenal rapat dia. Dia dilindungi kerana dia, orang kata apa, salah satu dia ahli DAP lah. Dia ahli DAP dan dia juga mempunyai hubungan yang rapat dengan dengan adun DAP Melaka dan ahli parlimen DAP. Saya tak mahu sebut nama lah. Jadi kali ini kenyataan dia ni sepatutnya diambil tindakan yang tegas. Ugutan jenayah boleh dipenjarakan sehingga 2 tahun kalau tak silap saya, tuan-tuan. Sebab dia mengugut. Dia mengugut dan saya syorkan hari ini kepada semua jemaah tabligh untuk membuat laporan polis. Kerana telah keluar satu kenyataan di mana satu orang ni merupakan seorang presiden NGO. Dia adalah presiden NGO pencegahan jenayah, tak silap saya. Jalinan apa benda tu, dia punya NGO dia telah memetik trigger di mana untuk menyebarkan kepada umum supaya membunuh golongan tabligh. Ayat dia tu tembak mati, membunuh golongan tabligh. Jadi golongan-golongan tabligh semua kena buat laporan polis kerana kita tak tahu dalam keadaan kritikal sekarang ni negara kita menghadapi COVID-19, lagi semua orang duk persalahkan golongan tabligh ni. Tiba-tiba kerana sebaran yang telah dibuat oleh si jebat-jebat ini, maka orang mengambil langkah. Mana kita nak tahu, tiba-tiba dia jumpa orang tabligh, dia pergi tikam. Dia pergi tikam dan sebagainya. Hang buat tak kenal dia, rugi ayat liok je cakap pasal dia. Tak, kita nak dia ni masuk ke dalam. Kita nak dia ni duduk dalam, duduk diam-diam. Sebelum ni dia dilindungi. Hari ni dia tidak dilindungi dan dia telah mengeluarkan kenyataan berunsurkan khianat awam dan juga berunsurkan satu orang kata motif jenayah untuk mengajak orang ramai supaya membunuh golongan tabligh. Ini adalah satu perkara yang serius. Membunuh, tuan-tuan. Membunuh bukannya satu benda yang bukan satu benda yang kecil. Dia kata tembak mati saja. Tembak mati maknanya dia suruh pergi tembak mati 15,000 orang golongan tabligh ni. Jadi dia tak sebut siapa, dia tak sebut polis ke apa, tak ada, dia sebut umum. Maknanya semua orang awam dia mengesyorkan kepada 33 juta rakyat Malaysia hari ni pergi tembak mati golongan tabligh. Jadi tuan-tuan kena tahu posting yang telah dibuatkan dia tu. Yang telah dibuat oleh dia. Dia ada dua. Kalau dia sure kepada kerajaan, dia akan sebut dalam ayat dia macam ni bunyi dia. Dia akan cakap, orang kata apa? Orang macam ni selalu bermain dengan ayat, tetapi hari ni dia terkena dengan ayat dia sendiri. Dia kena dia terkena dengan ayat dia sendiri. Kalau dia kata saya mengesyorkan kerajaan hari ini mengambil pendekatan sebagaimana yang telah dibuat oleh orang kata apa, oleh Korea, di mana sesiapa yang terlibat dalam COVID-19 ni haruslah ditembak mati. Tu tak ada masalah apa. Dia kaitkan dengan negara lain sebab negara tu memang dah melaksanakan hukuman tu. Jadi ni dak, tuan. Ni dak. Dia duk main ayat tapi hari ni dia masuk dalam perangkap dia sendiri. Dia kata dalam posting tu jelas muka dia, Facebook milik pemilikan dia, nombor telefon milik dia. Dia mengatakan di situ, dia kata hari ini kerana kedigilan golongan dia tak panggil golongan dia ni sebab dia kan dapik dia tak kenal lah golongan apa, dia panggil puak tabligh sebab tabligh pun dia tak kenal, yang dia kenal adalah puak evangelis lah tabligh pun dia tak kenal, dia panggil puak. Dia kata golongan puak tabligh yang degil ni, dia kata tembak mati saja. Jadi dia mengesyorkan kepada orang awam untuk pi tembak golongan tabligh. Jadi ni boleh mendatangkan satu khianat awam. Ni boleh mendatangkan satu khianat awam dan juga boleh mengajak orang supaya membunuh golongan tabligh. Ini adalah satu ugutan membunuh, tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan dan harus diambil tindakan yang tegas oleh polis Diraja Malaysia. Ni ugutan membunuh, tuan-tuan. Ugutan membunuh orang kata apa, jemaah tabligh. Jemaah bukan puak, dia ni gila. Dia ni gila, bukan puak, jemaah tabligh. Jemaah. Jadi kena faham
Tengok post dia, bila orang tanya dia akan reply. Sebab dia saya baca dah tadi dia reply, dia kata dah nak buat macam mana lagi sebab depa dah pergi. Ni dia tak dengar penjelasan yang telah dibuat oleh tabligh. Dan kita hari ni saya ada sekali saya akan buat untuk membantu jemaah tabligh ni untuk kita himpun data. Untuk kita himpun data untuk membersihkan nama jemaah tabligh. InsyaAllah sekali kita akan sebut. Ni kita sebut tentang apa nama ni, tentang si jebat gila ni dulu. Jadi bos, adakah jebat dahaka ni mempunyai backup dari pihak atasan untuk melindungi dia? Sebab nampak dia macam kebal je. Kerana sebelum ini dia dah banyak buat masalah tapi tetap tak ada apa tindakan dari pihak berkuasa. Dia adalah ahli DAP. Dia ahli DAP di mana dia mempunyai hubungan yang baik dengan YB yang tembak babi tu, yang apa nama, Dun Melaka, dan juga ahli parlimen DAP. Jadi sebab itu dia dilindungi. Dia dilindungi antara pegawai-pegawai polis yang dia kenal ada banyak lah, antaranya ASP Naim Subuhi, ada banyak lah yang duduk tukang backup dia. Tukang backup dia ni ada ramai. Jadi hari ini kerajaan telah bertukar. Kerajaan telah bertukar. Apabila kerajaan telah bertukar, tindakan perlu diambil ke atas dia. Sebab ini tuan-tuan, yang dulu mungkin tak ada bukti sebab dia rajin guna nama-nama sipian-sipian saja. Tapi hari ini posting dia ni, kalau polis tak tangkap dia, nampak sangat. Kita kena buat report kepada SPRM ni, ada something yang tak kena. Sebab dia jelas-jelas mengatakan di dalam posting tu, tuan-tuan kalau tak percaya atas cakap saya, tuan-tuan boleh berujuk dengan ASP Ali Bashar sebab dia duduk di unit D9, dia lebih tahu tentang akta ni. Tuan-tuan boleh tanya kepada ASP Ali Bashar ataupun mana-mana peguam, ayat yang digunakan tu, ayat yang digunakan di dalam tu adalah untuk mengajak orang ramai supaya membunuh golongan tabligh. Dia kata kita tembak mati saja golongan tabligh ni. Ayat dia tu, pangkal ayat yang digunakan tu. Maknanya di sini dia suruh orang awam hari ni semua pi tembak mati, ataupun membuat satu ugutan jenayah untuk mengambil nyawa seseorang. Agak-agak kalau dia pusing cerita kat FB kena hack, boleh lepas ke? Tak boleh lah, mana boleh kena hack. Nombor telefon dia semua ada. Dekat FB tu nak kena hack macam mana? Kalau kena hack, dia kena membuktikan bahawa akaun dia kena hack. Sebab zaman kita dulu, semasa zaman pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan, siapa yang nak buat live FB ni, bila kena tangkap dengan polis, kita bagi alasan bahawa FB kita kena hack, dia suruh kita buktikan bahawa Facebook kita telah dihack. Macam mana nak buktikan? Macam mana nak buktikan? Saya tak boleh lah ajak dalam live ni. Sekali jebat pergi guna pula untuk gunakan alasan tu. Jadi dia kena buktikan bahawa Facebook dia telah digunakan oleh orang lain untuk membuat posting tersebut. Tapi buat masalah ni kita dah ambil beberapa bukti. Yang kita perlukan adalah, kalau tuan-tuan tengok dekat page dia tu ada nombor telefon dia. Nombor telefon yang dia gunakan. Lepas tu akaun tu, nama dia, orang kata apa, gambar dia. Gambar dia. Dan masyhur, semua orang kenal jebat ini dikenali dengan nama Afendi Zainal Karab. Ni nama dia. Kalau tuan-tuan nak pergi buat report, ni nama dia. Nama dia ni, nama sebenar dia. Ini nama sebenar dia. Ini nama sebenar dia, Afendi bin Zainal Karab. Dan tuan-tuan letaklah report tu turut dikenali dengan panggilan jebat-jebat dan juga jebat dahaka, dan juga apa lagi, nama dia punya nama-nama Facebook dia. Turut dikenali dengan tu. Barulah dia tak boleh nak pusing. Jadi semua orang tahu yang jebat-jebat ni dia. Afendi Zainal Karab. Tidak, dia duduk abang dalam tu, dalam Facebook ni bukan saya. Dulu masa saya ajar polis, dia kata ni bukan saya. Saya, nama saya Afendi Zainal Karab. Ni Facebook ni nama jebat-jebat. Jadi bubuh di situ Afendi bin Zainal Karab, seorang lelaki Melayu yang dikenali sebagai jebat-jebat dan juga jebat dahaka. Ini nama sebenar dia. Tok Singa dah pergi buat report. Boleh hantar maklumat ni kepada Tok Singa. Dan juga orang kata apa, supaya golongan golongan pula dah, jemaah-jemaah tabligh
yang lain supaya membuat laporan polis. Kita tak tahu dalam keadaan kritikal macam ni, orang tak boleh nak kerja, tak boleh nak apa, sekejap dia duduk marah kat geng tabligh, dia pergi bunuh sungguh jemaah tabligh ni, haru. Haru. Jadi kena simpan orang macam ni. Kita memang ada kebebasan bersuara daripada perlembagaan, tetapi kebebasan bersuara ini dikawal atas sebab-sebab yang tertentu. Antaranya adalah satu kebebasan bersuara yang membawa kepada khianat awam, yang membawa kepada orang kata apa, kemusnahan dan bencana alam, yang membawa kepada hate speech. Hate speech ni kebencian. Dia perlu diambil tindakan. Gambar tak ada, gambar ada tuan-tuan. Saya tengok tadi gambar muka dia terang-terang gambar muka dia dekat dalam Facebook tersebut. Jangan duk backup dia lebih-lebih sangat. Yang gila tu Effendi, karat tu bapak dia tak salah. Ni nama sebenar dia. Dia duduk di Taman Sungai Kapal Indah, nombor 3A tak silap saya. Assalamualaikum bos, tentang tabligh tu semua dah lapor ke bos? Dah selesai ke yang tak mau pergi buat seringan tu bos? Okey. Soalan ni saya nak jawab pada tuan-tuan. Saya dah share kepada page saya dan saya harap tuan-tuan baca. Satu penjelasan yang telah dibuat, yang penjelasan dia ni memang kita nampak lebih berfakta oleh jemaah tabligh. Jadi purata yang telah hadir pada waktu di Seri Petaling tu adalah 12,500 orang, dan kesemuanya telah pun telah pun menghadiri ujian saringan, dan bukan semuanya. Jadi tuan-tuan baca panjang lah tuan-tuan. Panjang. Saya nak terangkan, jadi tuan-tuan baca kat page saya. Ni saya ringkaskan. Bukan semuanya terkenanya coronavirus ni, dan ada yang tidak positif pun. Tidak positif tetapi ditahan di dalam wad selama 20 hari, dan mereka memberi kerjasama. Tapi masalahnya tiada rekod. Tiada rekod yang mengatakan jemaah tabligh ini berapa orang yang telah hadir dan berapa orang yang telah pergi buat saringan di hospital. Okey, jadi kita nak tolong kerajaan. Jadi hari ini kita boleh buat rekod macam-macam. Kita boleh buat rekod berdasarkan pendataan. Mungkin di hospital mereka tak boleh nak link. Jadi tuan-tuan kena tahu, hospital ke hospital dia tak boleh nak link data. Dia bukan grid system. Jadi hospital ni dia cuma simpan rekod patient ni. Jadi di Alutstart dia simpan rekod Alutstart punya, ada file dia lah. Jadi dia tak ada sistem untuk linkkan semua hospital kat dalam Malaysia. Tu yang saya tahu masa saya buat projek universiti dululah. Ada seorang tanya saya, masa tu rakan saya pun seorang doktor, saya tanya dia, kalau saya nak buat projek apa yang bagus untuk hospital. Dia cakap adalah daripada segi penataan. Sebab hospital ke hospital dia tak boleh nak link. Okey, jadi macam mana kita nak tolong jemaah tabligh ni? Kita tahu jemaah tabligh ni banyak duit, ada yang pandai-pandai pun. Yang tak pandai. Jadi kita bagi yang free, yang tidak menggunakan kos. Yang tidak menggunakan kos adalah menggunakan Google Form. Menggunakan Google Form ataupun kita panggil apa-apa saja. Selain daripada Google Form dia ada banyak lagi. Ada macam-macam form lagi. Yang paling mudah adalah Google Form. Jadi create satu orang kata apa, satu layout, bukan layout, satu template satu draft soalan, contoh nama, kad menalan jemaah tabligh daripada negeri mana telah hadir ataupun tidak hadir ke Ijtima Tabligh Seri Petaling, dan ada pergi buat ujian saringan tak? Jadi dekat situ kita boleh dapat data. Jadi jemaah tabligh ni sebarkan kepada jemaah-jemaah dia. Dekat situ kita boleh dapat data berapa yang hadir. Berapa yang hadir dan berapa yang telah pergi pun buat saringan, dan berapa positif, berapa negatif. Jadi kita dapat tahu itu daripada segi yang percuma. Ataupun mungkin juga kita boleh buat secara percuma saja benda ni. Cuma perlu beli domain saja untuk create satu web layout untuk buat satu data statistik. Jadi orang awam boleh tengok, okey, berapa golongan tabligh yang telah hadir ke Ijtima Tabligh Seri Petaling ni, berapa yang telah pergi buat saringan di hospital, berapa yang didapati positif dan berapa yang didapati negatif. Jadi di situ kita boleh dapat data di situ. Jadi taklah menimbulkan fitnah kepada golongan tabligh. Sebab kalau yang kita faham lah, kalau orang yang cerdik, dia tahu tuan-tuan, orang yang cerdik yang boleh guna otak, dia tahu dunia mengisytihar bahawa coronavirus ini tersebar daripada Wuhan. Dia WHO ke UNICEF ke tak sebut bahawa coronavirus ni punca utama dia main daripada golongan tabligh. Tak ada.
Dia mula tersebar di Wuhan. Jadi orang hak tak ada otak ni biasalah dia akan salahkan dan tetap salahkan golongan tabligh. Sedangkan yang menyebabkan golongan tabligh ini terkena coronavirus adalah disebabkan oleh patient 136. Patient 136 yang kita baca, patient 136 ni datang daripada Korea ke China, tak silap saya, Hong Kong ke China. Dia adalah agent travel dan dia telah pun mendapat simptom. Dia dah ada demam dan sebagainya, dia masuk dalam jemaah tu. Bila dia masuk dalam jemaah, sebab ni untuk pengetahuan tuan-tuan, jemaah tabligh ni siapa bisa keluar dengan tabligh, dia tahulah hak tak bisa keluar tu, hak tak bisa keluar tu, dia tak tahulah kan. Dia kerja dia duk tengok porno aja, dia tak tahu tentang jemaah tabligh ni. Jadi jemaah tabligh di Masjid Seri Petaling ni tuan-tuan, dia tak perlu isi borang. Jadi bila tuan-tuan nak pi tu, tak perlu nak isi borang, kata oh saya ni, ataupun dia ada checking apa, tak ada. Jadi tuan-tuan terbuka kepada siapa-siapa, sebab dia adalah satu yang biasa. Satu benda yang biasalah, macam ceramah agama macam tu jugalah, tapi dia dipanggil sebagai itijma' tabligh. Benda yang biasa, macam Ustaz Kazim turun buat ceramah, benda hak biasalah, tak ada masalah, tak ada yang luar biasa. Benda rutin biasa yang telah dilakukan oleh orang tabligh. Dan orang kata apa, budak ni patient 136 ni, dia dah ada simptom awal, dia masuk. Dia masuk dalam jemaah tu dan menjangkiti orang kata jemaah-jemaah tabligh, jemaah-jemaah tabligh yang lain. Dan fakta menunjukkan bukan main daripada jemaah tabligh tu, maknanya daripada luar. Daripada luar datang ke dalam jemaah tabligh. Dan kita kena tahu rekod-rekod sebelum ni. Sebelum kecoh tentang jemaah tabligh ni, kecoh dulu bahawa pelancong daripada China yang kena coronavirus masuk ke dalam negara kita Malaysia. Itu yang kita kena tahu. Itu yang kita kena tahu. Jadi orang kata apa, kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu gagal untuk melaksanakan sekatan-sekatan, sedangkan negara-negara lain telah pun melaksanakan sekatan. Tidak boleh masuk pelancong-pelancong dari China kerana coronavirus ni mai daripada China, bukan dia mai daripada masjid. Dia tak mai daripada masjid. Tu ada seorang hak post kan, dia kata dia menghina Islam. Dia kata coronavirus ni datangnya daripada Islam dan masjid-masjid umat Islam. Kepala toya dia, kepala toya sedang sikit, mai daripada Kuala Lumpur lah, mai daripada Wuhan, bukan mai daripada umat Islam. Umat Islam ni tak anaya disebabkan bangsa hamba. Jangan nak disalahkan jemaah tabligh. Seluruh dunia tahu. Seluruh dunia, tak payahlah duduk keluarkan kenyataan-kenyataan yang membabi buta dan bodoh-bodoh yang mengatakan coronavirus ni datangnya daripada jemaah tabligh. Tak ada bukti, tak ada fakta yang sahih pun di dunia, malah pun dalam negara kita, yang mengatakan bahawa sumber pertama jangkitan coronavirus ni datangnya daripada jemaah tabligh di Masjid Seri Petaling. So hentikan posting-posting bodoh dan juga orang kata apa, fitnahan-fitnahan bodoh kepada jemaah-jemaah tabligh. Ada komen bawah banyak carilah wakot down ni apa. Mungkin konspirasi terancang ada menyamar jadi tabligh sebar virus. Tu kita tak tahu, wallahualam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebab saya bukan maha melihat, saya bukan maha mengetahui. Jadi kita tak tahu, wallahualam tuan-tuan. Ni post dia terbaru. Ada lagi kes tabligh yang tak nak pergi hospital ni? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada lagi, mohon polis buru berhabis-habisan. Elak bahaya terkena kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dekat page saya, kita tengok orang kata apa, logik yang telah diberikan. Jawapan ni, dia dah ada 2 jawapan yang dikeluarkan oleh jemaah tabligh ni. Jadi tuan-tuan, mengikut kapasiti pada waktu itu, mereka mengatakan hanya yang hadir tu anggaran dia 12,500 saja yang hadir. Dan yang telah pergi buat ujian ni, yang pergi buat ujian saringan ni lebih daripada 12,500. 15,000 orang yang pergi buat ujian saringan COVID-19 ni. Sama ada dia hadir ataupun tak hadir ke Seri Petaling tu, sah kata dia jemaah tabligh, dia pergi buat saringan 15,000. Dan kerajaan pada waktu itu mengeluarkan kenyataan bahawa ada lagi. Sebenarnya yang hadir pada malam tu 16,000. Jadi di mana rekod daripada dapat 16,000 ni? Itu yang kita nak tahu. Ni jebat-jebat masuk gambar kala hitam ni. Betul tuan, tengok kat China mereka ludah kat list. Mungkin ini konspirasi terancang. Pasal himpunan India hari tu tak ada yang kena. China berani keluar tanpa risau.
Syafiq, lepas duk rasa ramai-ramai nak pergi balik duit kat mesin ATM dan buh minyak kat petrol station, takut lagi ramai pula yang terkena. Jadi sebab tu dia kena pakai glove tuan-tuan. Dia hak penutup muka tu satu lagi glove. Kalau tak ada glove tuan-tuan pakailah plastik kan. Pakailah plastik. Dan bila balik ke rumah tu tuan-tuan, basuhlah tangan kan. Bos, macam mana keadaan negara tentang COVID-19? Ni sekejap saya ni Bro, jom lepas musibah ni azam keluar 3 hari insya-Allah kan. Saya dah biasa dah dengan golongan tabligh, sebab tu saya tahu kan. Jadi orang hak tak biasa ni depa duk kritik je, cuba pi tanya dulu jemaah tabligh kan. Benda ni bukannya luar biasa, dan pada waktu itu belum ada istihad apa-apa lagi kan. Dan benda ni memang selalu depa duk buat pun kan. Bengong yang mana duk kata virus datang daripada jemaah tabligh, yang tolongnya ada Melayu Islam yang hati hitam sendiri duk hentam jemaah tabligh. Ya betul kan. Fik, macam mana nak hentikan kebodohan si Jebat Dahaka ni? Pi buat report lah tuan-tuan, pi buat report. Post ni memang dia kena punya posting kali ni memang dia kena. Kalau dia tak kena, saya tak tahulah kan. Nampak sangat pihak penguatkuasaan melindungi si Jebat-Jebat ni kan. Si Jebat Dahaka ni kan. Jadi dia posting dia yang tu memang kena lah, sebab dia satu ugutan membunuh kan. Ugutan untuk membunuh kan. Ugutan untuk membunuh golongan-golongan tabligh Okey, jadi tuan-tuan saya akan baca dulu tuan-tuan punya ni Jadi yang saya nampak tadi bagaimana keadaan negara dengan COVID-19. Assalamualaikum ayah Ken Farhan Abdul Sattar. Bro, isu Papa Gomo dengan Dr. Malina, saya tak mau masuk campur isu orang, tapi yang saya tahu adalah apa yang saya baca. Saya tertanya-tanya juga kepada Dr. Malina, kerana yang saya baca dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh UNICEF dan juga WHO pada tarikh 14 bulan Mac tahun 2020 yang mengatakan bahawa coronavirus ini dapat stay di dalam urine selama 2 jam ni ada rekod dapat stay dalam urine selama 2 jam. Jadi dekat situ dia mengesyorkan supaya meminum air untuk flush orang kata urine kita lah. Jadi saya tak pastilah, tu yang saya tertanya-tanya. Mungkin Dr. Malina ni lebih hebat daripada WHO. Mungkin dia lebih pakar lah. Itu kita tanya adalah kalau kata dia mengkritik tu kan, adakah dia ni terlibat di dalam perdokumentasian dokumen tersebut kan. Mungkin kita nak tahu daripada dia juga kan. Fuh bos, sedap tengok bos perasap. Pucung straight nak keluar. Saya tak faham apa maksud dia. Dengan saudara semuslim dia kata macam tu. Dia bukannya saudara semuslim dia kata. Dia juga anti kepada orang Melayu. Dia ni lebih kepada bangsa Cina. Dulu dia menghina kau-kau orang Melayu kan. Menghina gila-gila punya orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni itulah inilah, macam-macam lah menghina orang Melayu Selepas itu dia menghina agama Islam. Dulu saya pernah ajak dia berdebat Saya ajak dia berdebat tentang kedudukan Islam. Dia menghina, dia kata Malaysia bukan negara Islam tetapi Islam ni adalah agama rasmi sahaja. Saya kata kat dia, okey fine, kita debat kita debat. Kalau you pandai sangat pasal perlembagaan, kita debat sebab saya tahu dia bukannya belajar undang-undang dia bukan belajar undang-undang, dan dia bukannya bekas pegawai tentera ataupun pegawai polis. Dia belajar undang-undang pun dengan saya dulu dekat kedai dia. Dia buka kedai makan dulu. Nama kedai dia Kedai Abang Fendi di Sungai Kapal Indah. Jadi pada waktu itu dia ada kes pada waktu itu kes BMW dia tu lah. BMW dia tu bukan dia beli tuan-tuan. BMW tu dia ditarik daripada seorang wanita. Kes bukan dia beli, dia duk sombong abang dia beli, bukan dia beli. Saya tahu pasal kes tu. Sebab saya yang bagi nasihat daripada sudut perundangan berdasarkan kes BMW dia tu. Dan juga orang kata mengesyorkan satu orang peguam untuk handle dia punya kes tu. Jadi kes BMW ni sebenarnya adalah milik orang lain yang telah dihadiahkan kepada seorang wanita. Jadi wanita tu pula bercinta dengan dia. Jadi bila bercinta dengan dia habaq lah, kata dia dah bayar kepada wanita tu 30,000. Jadi dia tidak ada sebarang bukti bahawa dia bayar kepada wanita tu 30,000. Jadi dia menggunakan kuasa gangster macam ni lah pembek kereta tu. Jadi dia bukan beli kereta tu. Saya tahu pasal kes tu
Oh, ni apa benda ni? Nak perkenalkan pula ribut plasma yang dibawa oleh matahari. Ada yang membawa oleh zarah proton. Oh, ni main zarah proton plasma pula ni. Ribut plasma flux ini dikesan oleh satelit pencerat matahari GOES-16. Amaran yang dikeluarkan apabila elektron flux ini melebihi had yang telah ditetapkan oleh SWPC. Oh, ni saya tak tahu tuan, saya dah bukan dalam bidang tu. Saya bukan dalam bidang tu ni apa nama proton plasma apa semua ni bukan bidang saya. Aku suka tajuk ni, jebat oh jebat meninggallah di kau. Jadi kita harap macam tu dia diambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Dia diambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Kuat mata hang tak tidur lagi. Tak ada saya tidur ni. Rokok apa ni? Winston. Rokok Winston tu tapi semput kat saya isap rokok ni. Duduk je ni perut orang kata perut naik. Perut naik semput jadi itu adalah berkenaan dengan jebat ni. Tiba-tiba masuk satelit plasma proton ni bukan bidang saya. Saya dalam bidang computer science. Jadi itu yang saya syorkan saya syorkan kepada jemaah tabligh untuk mencuci nama jemaah tabligh ni tak perlu lagi buat keluar kenyataan adalah dengan kita membuat apa nama ni kita membuat apa nama database. Kita membuat database. Database sekarang ni percuma saja. Boleh buat guna Google Form. Kita bantu kerajaan. Kita boleh bantu kerajaan dengan mengeluarkan data-data. Mengeluarkan data-data menggunakan Google Form. Paling mudah sekali guna Google Form sebab dia terus masuk dalam Excel. Bila kita download dia terus masuk dalam Excel, kita boleh tahu. Kita boleh tahu berapa orang yang telah pergi saringan, berapa orang yang tak pergi saringan. Dan kita boleh upload dia punya surat hospital di situ. Jadi ini adalah salah satu langkah untuk mencuci nama jemaah tabligh. Dan juga boleh linkkan guna SQL ataupun guna apa-apa saja database untuk buat satu web untuk paparkan kepada umum. Dia mudah saja, tak berapa ringgit ya. Untuk orang kata apa? Untuk kita paparkan pada umum berapa orang jemaah tabligh yang telah hadir ke Masjid Seri Petaling dan berapa yang telah membuat saringan dan berapa yang telah disahkan negatif dan berapa yang telah disahkan positif. Selepas tu kita boleh buat juga database berapa ahli DAP berapa ahli DAP termasuk dengan Effendi Zainal Karab tu yang telah pun ada kontak dengan geng-geng DAP yang naik orang kata apa yang naik satu bas dengan mereka tu, berapa ramai yang telah pergi buat saringan. Kita boleh buat database juga sebab kita tahu virus ni datangnya daripada China. Biarlah jebat dengan dunianya, manusia nak tunjuk hebat diri je. Kita fokus dengan COVID. Para karkun kita ramai berdoa kepada Allah. Para karkun ni apa ayah bahasa tinggi sangat ni Apa nama dia? Hang pergi cek belum? Terima kasih ya. Okay, good idea Google Form. Ya, Abang Khair Osman gunakan Google Form mudah aja untuk menggunakan Google Form, tak ada masalah apa. Kalau ada masalah daripada segi menggunakan Google Form boleh contact saya secara direct, tapi saya rasa tak ada masalah lah. Sebab apa, golongan tabligh ni ada ramai yang saya dulu yang belajar sekali dengan saya pun duduk di pusat data negara. Dia buat data, dia pun tabligh juga. Saya dah lupa dah nama apa, abang apa tu, dia belajar sekali dengan saya di Universiti Melaya. Mereka pun hebat-hebat, bukannya orang biasa-biasa macam jebat. SPM pun tak lepas SPM pun tak lepas nak tegur orang yang ada profesor, master, degree dan juga lain-lain bagi habis dulu, bagi sama level dulu baru tegur Apa pandangan bro berkenaan kerajaan terdahulu yang gagal dan tiada niat kenakan sekatan kepada pelancong asing setelah virus corona mula menular ke Malaysia? Saya harap hari ini orang yang terkena jangkitan orang yang kena jangkitan ataupun keluarga-keluarga mereka yang orang kata apa melibatkan kematian hari ini mengambil tindakan sivil ke atas parti-parti dia bukan kerajaan terdahulu parti ambil tindakan ke atas mereka ni, menteri-menteri yang lama disebabkan mereka inilah virus corona ini tersebar kat dalam, sebab kita dah tahu dah penyakit ini adalah datangnya daripada China dan semua negara telah mengadakan sekatan. Kita himpun semua kerajaan akbar dan kita tuntut di mahkamah supaya mereka membayar pampasan. Biar bankrupt terus Parti Pakatan Rakyat, biar bankrupt terus parti DAP ni
Saya lagi takut bos. Time-time kejadian tu saya ulang alik KL Utara. Time kejadian 28 hari bulan 2 sampai bulan 3. Ni masih tak tidur dengan family lagi. Pergi buat screening Orang bodoh je yang dengar cakap si Mutat ni. Tapi masalahnya kat sini tak ada orang bodoh lah. Kecuali Iwan Andi seorang. Panggil dia balik Malaysia. Tolong rawat pesakit COVID-19. Pandai kritik je. Beasiswa dia belajar dulu pun kerajaan tanggung. Siapa dia ni Oh tu yang doktor tu Karkun tablik lah. Dulu tahun 90-an orang panggil karkun. Minta maaf ya, mana saya nak tahu. Okey, berkenaan dengan sambung belajar. Okey, jadi kita tahu sebelum jadinya orang kata isu COVID-19 ni, jadi pada waktu itu UPU mula dibuka. UPU mula dibuka kepada mereka yang habis pengajian pada tahun 2018, 2019 dan juga SPM pelajar SPM yang dapat result SPM ataupun STPM setaraf Jadi kita tahu jadi kita minta kerajaan supaya extend tarikh tu. Extend tarikh permohonan tersebut sebab dia sampai bulan berapa saya tak ingat Jadi dan kita tahu juga bagi mereka yang mengambil bagi mereka yang mengambil degree ataupun mengambil diploma pada tahun 2018 hingga 2019 ada yang ada muat. Macam saya tak ada muat saya ambil British apa benda tu BELLTS apa benda tu British pun benda tak, saya tak ada muat, saya ada British tu Jadi saya terpaksa buat muat. Jadi muat ni kena buat di KL saja. Jadi sekarang ni tutup. Sekarang ni jalan ke KL semua tutup. Jadi untuk mengambil muat ni pada bulan April. Dia panggil muat segera. Muat segera dan dia boleh ambil test. Dia boleh ambil test secara komputer hanya di KL saja. Dia ada 3 tempat tuan-tuan yang telah ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Negara. Majlis Peperiksaan Majlis Peperiksaan tak silap saya. Majlis Peperiksaan ke Kementerian Pengajian Tinggi tu. Muat ni muat bawah Majlis Peperiksaan. Bawah Majlis Peperiksaan Kebangsaan tak silap saya. Jadi kita minta untuk extend. Untuk extend. Kalau tidak naya. Kalau tidak naya sebab kita tak boleh nak pergi ambil muat. Kita tak boleh nak pergi ambil muat disebabkan virus COVID-19 ni. Jadi kita harapkan permohonan UPU dan juga peperiksaan muat segera ni, dia panggil muat apa benda tu saya dah lupa dah, tapi yang segera ni lah dia buka bulan April hingga bulan Mei Jadi harapkan dia di extend sebab orang dah bayar 200.5 ambil ujian tu RM 200.5 untuk ambil muat jadi kita harap dia di extend kan. Kalau tidak naya pada hari yang sama ada perlawanan bola di antara JDT vs Kedah. Lebih 15,000 orang tak kecoh pun tablik yang dapat nama. Hindu buat perayaan di KL lebih 30,000. Ya betul jadi itu yang perlu. Itu yang saya dah jawab Abang Muhammad Faiz berkenaan dengan sambung belajar termasuk itulah semua orang lah. Jadi kita minta kerajaan untuk nampak juga kepada benda tu Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Syed Syaril terima kasih sebab muat di bawah MPM jadi minta extend tarikh tu kalau tidak naya sama macam PIN BSN tak apalah. Untuk UPU dia RM15 lebih dia RM15 lebih macam muat ni 200.5 tuan 200.5 jadi kena minta extend itu kita minta untuk extend. Jadi itulah yang saya kata yang pemain bola sepak dan juga yang membuat perayaan Hindu apa semua ni agama Hinduism ni semua kena buat saringan semua kena buat saringan kalau sakit pergi hospital cek, jangan main Facebook itu pagi tadi saya sebut. Mengapa DAPPH membisu? Dulu lantar bersuara kata tak ada apa-apa dah jadi. Allah dia salahkan kerajaan sekarang ni tu yang kita pelik sekarang PKP ni apa? Tolong jangan bagi ringkasan sangat syawal-syawal Aku muat band 3 je. English tak power. Band 3 kali 2 kot. Band 6. Band 3 kali 2 kot. Band 6 Band 3 boleh ni Tapi kau ambil muat, ayah yakin senang je kau dapat band 3. Oh ayah dulu siap band 6. Ayah dulu siap band 3 muat boleh lah tapi kena ni lah, kena extend lah.
Corona ada kaitan dengan Illuminati tak tuan? Boleh huraikan. Saya dah beritahu tak ada kena mengena dengan Illuminati. Kan? Nah, saya cikgu BI tapi muat pun belum ambil Alia Hajar muat ni untuk masuk universiti Malaysia University English Test. Saya ambil dulu apa benda dah. Saya lupa dah apa benda British dah. British Test tu apa benda dah. Saya tengok dalam saya punya sijil ada tulis dah. Saya tak ambil muat. Tapi untuk pergi luar negara boleh lah. Apa benda tu? BELLTS lah. Dia LLTS belakang. Saya dah lupa dah. British apa benda tu. British Test apa benda tu. Ada tak cerita extend sampai bulan 12? Bro, bagi tahu kat mereka semua lah ni Jud Mat Jud. Oh ya, Jud Mat Jud. Duk mengamuk kalau kita tak berhati-hati. Mampu kita semua orang Islam di Malaysia ni. Jud Mat Jud. Perintah kawalan pergerakan. Cikgu Syafiq, saya tumpah bangga dengan kekuatan Azhar serta semangat cintakan tanah air kamu. Teruskan je. Terima kasih Abang Edi ya. Kan, ni saya nak sebut tadi, corona ada kaitan dengan Illuminati tak? Okey, Illuminati ni yang tuan-tuan saya sebut lagi sekali lah sebab ramai di sini ya. Kan, Illuminati ni yang tuan-tuan dah obses ni adalah kanal The New World Order. Jadi orang kata The New World Order ni start tahun 2020 dah tuan-tuan. The New World Order ni bukan start 2020. Jadi okey, tuan-tuan fikir. Tuan-tuan fikir ambil sinar jadi kita nak tahu saya Illuminati ni bukan kita pergi baca buku What is Illuminati, takkan jumpa lah. Jadi tuan-tuan fikir, Illuminati ni siapa dia punya kepala dia? Kepala dia Greece and the Great Britain dengan apa nama ni Amerika lah. Dia ada banyak Romania Westwood apa segala lah zaman-zaman Stonemaker dulu. Jadi mereka ni adalah golongan-golongan Illuminati. Jadi mereka ni telah membuat pun satu peperangan besar di dunia. Dan akhirnya mereka mentadbir dunia. Dipanggil sebagai mereka ni yang order the world lah. Itu yang startnya The New World Order ni. The New World Order ni dah start dah. Mereka dah dapat dah. Jadi kalau kita tengok daripada segi ekonomi, mereka yang pegang. Dia ada 7 tu tuan-tuan. Dia apa nama Rothschild and family tu dia ada banyak. George Soros pegang apa nama Rothschild pegang apa. Dia semua mereka telah memegang pun, telah mentadbir pun dunia. Jadi apa lagi yang mereka nak start sedangkan The New World Order ni telah pun start. Jadi kalau nak katakan agenda Illuminati ni tak ada kena mengena. Jadi yang kata nak bawa apokalip kepada dunia ni, kepada dunia ni siapa? Yang kata nak bawa apokalip kepada dunia, yang rancang bahawa kiamat akan jadi tahun 2023 ni adalah puak-puak Zeus dan juga apa nama ni yang puak-puak Lion of Judah ni lah. Zeus dengan puak-puak Christian Evangelist. Mereka ni yang duk takwil bahawa akan jadinya kiamat pada tahun 2023. Jadi mereka ni yang bawa bala itu mungkin ada kemungkinan besar yang mereka ni yang membuat bala kepada dunia. Saya takat diploma je. Ayah meninggal tak dapat sambung degree, kahwin je lah. Alia Hajar, pendidikan tidak mengahadkan seseorang itu dah kahwin, tak boleh sambung belajar. Seseorang tu dah ada anak, tak boleh sambung belajar. Selagi kita hidup, selagi itulah kita boleh untuk sambung belajar. Sedangkan masa saya duduk belajar dulu, umur saya umur 29, masa saya di JMI, kawan saya dah umur 30 hampir ke 40 masih lagi belajar. Masa saya duduk di UM, saya umur orang kata pencen tentera umur 60 pun sambung lagi dalam bidang bidang pengajian. Jadi dia tak ada had. Dia tak ada had. Tambah sekarang ni pula kita boleh menggunakan duit KWSP kita untuk sambung belajar. Kalau kita nak sambung belajar ni, saya bagi tip kepada orang-orang yang bekerja, kita tak perlu duk fikir pasal PTPTN, tak perlu duk fikir pasal ni mungkin orang tak tahu. Sebenarnya untuk kita sambung belajar, kita boleh menggunakan kita punya KWSP account kedua. Jadi kita tak perlu duk fikir tentang pinjaman PTPTN. Sagi kalau aku belajar ni PTPTN aku jenuh nak bayar dengan komitmen apa semua, keluarga apa semua susah. Jadi tak perlu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh gunakan tuan-tuan punya KWSP untuk sambung belajar. Dan kita tak tahu lagi tuan-tuan. Kita tak tahu lagi di usia 60 tu kita hidup ataupun dah tak hidup untuk merasai duit KWSP kita. Sekurang-kurangnya apabila kita menggunakan KWSP kita untuk belajar, kita boleh upgrade kita punya tangga gaji kita. Kita boleh upgrade kita punya tangga gaji. Kalau tuan-tuan duduk dalam sektor swasta, boleh upgrade tuan-tuan punya tangga gaji.
Jadi itu yang lebih baiknya gunakanlah duit KWSP tuan-tuan tu. Jangan duk kemut sangat, duk simpan saja tak guna pun. Kadang-kadang saya duk tengok pencen-pencen polis apa semua ni, saya ambil pencen polis lah yang saya tahu kan. Baru pencen baru rasa duit pencen setahun tengok mati. Dulu saya ada in charge saya dulu kena kanser. Baru pencen 3 bulan mati kena kanser. Jadi kita tak tahu future jadi apa. Jadi yang kita orang kata apa, yang kita perlu kejar adalah masa sekarang ni. Jadi gunakanlah duit KWSP tu untuk sambung belajar, upgrade kita punya diri kita. Jangan risau pasal PTN dan segalanya. Dan di peringkat NFT ni pun tak susah. PJJ tak susah. PJJ memang tak susah langsung. Dia tak macam orang kata apa, kita ambil full time. PJJ mudah saja. PJJ amat mudah. Jadi janji jaga kehadiran dalam kelas, jaga assignment, tu saja tuan-tuan dah boleh lulus dah. Dah boleh lulus dapat 2.8 ke atas dah. Jaga quiz dan sebagainya dah boleh dapat 2.8 ke atas. Untuk dapat pelajar cemerlang, tuan-tuan perlu sikit lah untuk train sikit otak tuan-tuan, supaya di dalam exam tu dalam exam tu untuk dapatkan markah penuh 20% tu. Jadi tuan-tuan dah boleh dapat 4 flat dan 3.8 ke atas, tak ada masalah apa. Jadi tak susah pun untuk belajar. Tapi yang susah ni selalunya orang yang susah untuk sambung belajar ni sebab dia kata, oh bila aku nak sambung belajar nak kena pinjam PT, masa dengan keluarga tak cukup, dak bohong ya tuan-tuan. Saya dah try dah pembohong saja. Jadi dia sangat mudah PJJ ni. Sangat mudah. Jadi yang tak nak ni pada diri kita saja. Jadi di peringkat apa nama ni, orang kata apa, master ataupun PhD mungkin susah sikit lah. Tapi untuk peringkat degree dan diploma ni amat mudah. Jadi yang mana rakan-rakan kita yang belajar SPM ataupun yang orang kata apa, belajar SPM lah ataupun PMR tu, tuan-tuan boleh upgrade diri tuan-tuan. Sebab tuan-tuan ada dulu tuan-tuan tengok beberapa anak Melayu antaranya adalah yang saya sebut sini, Wan Khairul, tak silap saya nama dia, bukan Wan apa benda tu nama dia, masa tu tahun 2009. Dia ni adalah seorang mekanik motosikal. Dia mekanik motosikal, dia himpun duit dan dia belajar di US. Balik dia jadi apa? Balik dia jadi seorang engineer dalam nanoteknologi. Kita tak tahu tentang future. Jadi kita sentiasa belajar. Itu yang orang kata apa, yang saya syorkan kepada semua orang. Layan live bro sambil masak Maggi, tiba-tiba lapar. Perang Dunia Ketiga. Nak kenal Illuminati, kena kenal Yajud Majud lah bro. Hindu di Teluk Bahang hadir 30K tidak diisukan. Ayah tak lulus muat sebab tak pernah ambil. Sedih. Ayah dah master ya. ayah dah master. Nak kira lulus muat apa lagi? Kat Malaysia siapa? Saya ni yang nak kena lulus ni. Saya nak kejar ayah ni. Kat Malaysia siapa kepala Illuminati? Biological weapon ataupun biochemical weapon? Tah? Rambut remah International English Language Testing System, IELTS. Saya ambil International English Language Testing System, Syed Syahril yang ni yang saya ambil IELTS. B dah apa dah, British lah macam-macam tapi dia slang British lah. Yang ni saya ambil IELTS saya tak ambil muat. Anwar Ibrahim, Secretary World Lunch kan bro, dia berkait rapat dengan Freemason. Ya. Jangkaan Syafiq, berapa lama lagi kerajaan extend kuarantin ni? Saya dengar tadi ura-ura dia nak pi sampai 6 minggu. Sebab apa dia nak putuskan orang kata apa, the chain tu nanti saya terang masa tu Apa yang tuan amalkan untuk kuatkan ingatan? Sebab aku cepat lupa. Dia banyaklah, dia vitamin, antaranya adalah ginkgo biloba, lepas tu kismis, lepas tu ada macam-macam. Saya dulu banyak vitamin untuk otak saya tak makan vitamin C untuk kulit apa semua. Semua vitamin yang saya beli adalah untuk ingatan dan juga otak. Israel dah ada vaksin, Amerika dah ada vaksin, China, Rusia, Soviet dah ada vaksin. Masing-masing nak kontrol dunia. Tunggu isytihad. Risau pula musibah berat World War 3 kalau kuasa besar tengah berperang. Waktu kebesaran ni lah waktu nak pakai duit simpanan. Ada umat Al-Khatab percaya apa atas nama tu yang ni. Apa nama dia? Tuan-tuan boleh tengok dalam video Ustaz Ibn Rijal ni cerita yang Sayyidina Umar yakin bahawa dia adalah Dajjal. Tapi bukan Dajjal lah. Patut RBB banyak lagi ni orang report. Kena block.
Masuk open uni okey gak PJJ tapi tukarlah kos tak minat. Okey, saya syorkan untuk ambil apa nama ni, apa nama dia panggil apa, kos-kos di bawah universiti tempatan seperti UKM, UUM. Sebab apa? Value sijil tu. Kita boleh ambil universiti swasta, tak ada masalah apa. Kita boleh pergi open university, kita boleh pergi mana-mana sajalah, tapi value dia tak sama. Kalau kita ambil dengan UUM, kita ambil dengan UKM, walaupun dia apa nama UTM space dan sebagainya, tapi value sijil tu dikeluarkan oleh apa nama universiti tersebut. Jadi dia ada value lah. Jadi kalau kita ambil kat open university apa semua ni, boleh lah ambil, tak ada masalah apa. Tapi kalau nak value certificate ni, ambil dengan universiti tempatan lah. Universiti tempatan, ada open university pun tempatan je. Ambil dengan universiti bawah IPTA. Salam Fik nak tanya, kalau FB kena hack macam mana nak dapatkan semula ya? Kalau FB kena hack, boleh minta duit dekat Mark Zuckerberg. Sebab Mark Zuckerberg kata kalau Facebook kena hack, orang tu akan dapat 30 juta USD. Sebab tak mungkin Facebook kena hack. Dia cakap tapi itu kita nak tahu tu Facebook kena hack macam mana. Apa nama ni? Facebook kena hack macam mana. Ni Ayah Ken bagi semangat kepada kita. Buat master paling senang, PhD agak tough sikit kan. Fik, adakah COVID-19 ni adalah simulasi perang dunia ketiga? Tak ada. Perang dunia ketiga ni akan berlaku dengan orang kata apa, dengan permainan perjanjian lama. Mereka akan main balik perjanjian lama untuk trigger kepada perang dunia ketiga. Dia tak ada kena mengena dengan apa nama ni COVID-19 dan sebagainya. Dia akan main imperial law, dia akan main perundangan empire, antaranya the Treaty of Versailles. Lepas tu dia panggil apa nama, the Treaties of Barbarossa. Sebab yang tu je. Dia perang dunia ketiga ni akan berlaku dalam satu buku, saya lupa dah penulis dia nama apa. Peter Lorich. Bukan Peter Lorich. Peter Lorich tulis tentang Hitler. Siapa dia? Saya lupa dah nama dia. Dia ada tulis dalam satu buku, dia kata perang dunia ketiga ni akan berlaku apabila perjanjian lama telah dibongkarkan, yang akan membawa kepada pergaduhan, perebutan tanah-tanah jajahan di bawah dua kuasa imperial besar, iaitu Jepun dan juga USA. Jepun dan juga USA, dia akan berebut depa punya tanah-tanah jajahan. Dia tidak akan berlaku disebabkan oleh bakteria dan sebagainya. Dia akan berlaku disebabkan perjanjian lama. Sebab tu kita kalau tengok MA63 jadi campur tangan US. Sebab apa tuan-tuan? Tanah Melayu ataupun Malaysia ni adalah jantung kepada dunia. Sebab apa? The end of war tu dia banyak habis di sini ya. Perjanjian perang dunia kedua tu untuk memisahkan di antara kuasa barat dan juga timur berlaku di tanah Melayu. Itu yang jadi masalahnya. Kalau kita tengok macam Treaty of Barbarossa ni, dia adalah berkaitan dengan Kesultanan Melaka. Dia berkaitan dengan Kesultanan Melaka yang menyebabkan kita boleh claim daripada South America sampailah ke Jepun tu dia adalah the Treaty of Barbarossa. Satu lagi adalah orang kata the Treaty of Versailles, the Peace Treaty of Versailles. Tuan-tuan boleh baca, tuan saya sebut sikit-sikit lah. Tapi yang saya tahu dia akan berlaku kerana gangguan terhadap perjanjian-perjanjian ini. Gangguan terhadap perjanjian-perjanjian ini yang akan membawa kepada perebutan tanah-tanah jajahan yang akhirnya membawa kepada dua kuasa imperial besar. Dia dalam dunia ni boleh perang, cuma ada dua kuasa imperial ni, Imperial Jepun dan juga Imperial Amerika. Jadi kalau dua kuasa ni aktif, memang bahaya besar lah, sebab dia takkan berlaku dengan virus corona dan sebagainya. Banyak baca Quran dengan tajwid yang betul sambil cuba tadabbur, juga cara untuk tingkatkan ingatan dan tidak nyanyuk, insya-Allah. Okey ya, terima kasih atas perkongsian. IPTA ni PJJ sama negeri senang ke mohon? Ambil di bawah IPTA. Maknanya contohnya dia ada UTM space, dia ada apa lagi UEM space yang mana kos tu dia walaupun kita boleh katakan dia separa swasta lah, tetapi sijil dia tu dikeluarkan oleh universiti tersebut. Sijil dia dikeluarkan oleh universiti tersebut. Untuk apply IPTA kena pakai UPU lah, saya telah mengikuti Dr. Darshan Singh selama 4 tahun dalam kajian ketum. Okey.
Keratum di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Dalam kajian tersebut tiada dadah dan racun. Kenapa masih ada akta racun 1530? Dan kajian tersebut amat baik bagi penyakit kencing manis dan darah tinggi. Apa pendapat tuan? Saya mengenal Tamaran Nasir Halim orang yang mengambil ketum ni. Ketum ni bukan ubat tetapi racun bagi masa jangka yang panjang yang boleh merosakkan keseluruhan organ dalam badan kita. Yang tu saya tahu FB ke betul ke Mark Zuckerberg bagi 30 juta USD kalau FB kena hack? Ya betul Fazrul Aziz. Dia telah mengeluarkan kenyataan pada tahun bila saya tak ingat, mungkin 2014 ataupun 2013. Sekiranya Facebook dihack maka kami akan membayar 30 juta USD. Sekiranya dapat membuktikan bahawa Facebook memang kena hack lah. Takat tuan-tuan lost email, tiba-tiba orang pergi buka tuan-tuan punya Facebook, tu dia tak tanggungjawab lah. Hack ni tuan-tuan kena tahu lah. Hack ni maknanya dia pecah masuk tanpa pembocoran maklumat ataupun information daripada tuan-tuan sendiri. Linking information daripada tuan-tuan sendiri. Kalau tuan-tuan dedahkan email ataupun password tuan-tuan guna nombor kad penalan tuan-tuan terdedah di alam maya. Jadi itu bukan hacking lah Itu bukan hacking, tapi information tuan-tuan terdedah yang menyebabkan akaun tuan-tuan tu dapat digunakan oleh orang lain. Mustahil orang boleh hack Facebook sebab aku selalu kena kalau orang nak login FB kita, FB akan kasih notification. Tanya betul ke kita ada login akaun FB kita dekat phone komputer yang lain. Ya betul. Hack tak boleh, phishing boleh. Ya betul, phishing boleh. Saya tak faham lagi step 1 sampai 5 simptom-simptom corona ni bos. Step 1 sampai 5. Jangan tanya step ni apa benda, dokumen apa, berkenaan dengan apa. Ulasan Trump berkaitan MA63. Macam mana Fik? Apa perkembangan terkini? Mereka gagal. Itu saja. FB memang mustahil nak hack. Biasanya dia orang guna teknik phishing ke apatah. Buat link seakan-akan FB. Nah, phishing lah tu. Buat link seakan-akan FB. Senang cerita, silap kita duk main tekan-tekan link entah apa-apa. Dan satu lagi adalah kerana sebab kita tengok hari ni Google dia ada simpan. Tuan-tuan pergi cyber cafe, tuan-tuan type saja password walaupun tuan-tuan tak tekan save password, tetapi password tuan-tuan tu boleh retrieve kerana Google ada simpan cache tuan-tuan email tersebut, password email tersebut. Jadi tuan-tuan kena, orang kata apa, kena clear history. Kalau tuan-tuan pergi ke cyber cafe ataupun mana-mana tempat, tuan-tuan kena clear history. Ataupun dia boleh pakai, dia panggil apa, kalau dulu kita panggil Wireshark. Wireshark dia boleh monitor on network. Jadi kalau tuan-tuan pergi kedai mamak ke apa, tuan-tuan login, dia orang boleh dapatkan tuan-tuan punya email dan juga password. Itu yang jadi masalahnya. Jadi itu adalah kesilapan diri sendiri. Itu bukan kena hacking. Itu bukan kena hacking. Kata orang sebab ketum ni tak dapat cukai, itu je. Cuba dapat cukai macam air arak, confirm boleh jual kot. Ketum tak boleh hantar, dia bahaya. Ketagihan adalah mitra giana, tetapi jika tuan minum dengan air panas tiada ketagihan. Jangan dicampur Coca-Cola atau ubat batuk, ia boleh merosakkan buah pinggang. Tamaran Nasir Halim. Ni tak ada campur buah. Orang yang saya kenal ni tak ada campur buah, tapi dia mati disebabkan ketum. Syahwal awal taklah memang betul-betul ketagih. Saya berpengalaman. Dengar kata corona ni kalau terkena ada 5 peringkat bos. Tu saya tak baca tu. Saya banyak baca hak pencegahan ni. Yang tu saya tuan-tuan kena rujuk kepada hospital. Tamara Nasir, Metragana tu ada pada daun atau air jemuran tu atau urat tengah tu. Ni orang pakar tentang ketum. Saya Daniel, saya tak mau layan pasal ketum ni. Tak ada kata saya amat ketum. Salam Fik, Pak Abang. Semoga sihat-sihat selalu. Alhamdulillah, saya sihat saja. Okey tuan, selain daripada isu tentang UPU, selain daripada isu tentang COVID-19, jemaah tabligh dan juga jebat-jebat, apa lagi apa lagi yang tuan-tuan nak tahu sekarang ini? Okey tuan-tuan, tadi saya dah sebut tentang the chain, nak putuskan rantaian. Jadi sebab itulah dikenakan perintah sebab dia tu saya kata tu dia sama aja macam pencemaran kimia. Macam mana kita nak elakkan daripada kimia ini merebak ke kawasan sebelahnya. Jadi dengan cara untuk kita tutup ataupun kita buat securing perimeter. Dia sama aja dengan COVID-19 ni. Saya ingatlah, saya tak kata dia sama dia punya faktor, tapi dengan cara dia buat perintah kawalan pergerakan ni untuk dia buat secure perimeter, dia panggil securing perimeter.
kita. Itu yang saya nampak. Itu yang dia terletaknya kepada jati diri kita sendiri. Jati diri kita sendiri. Jadi jika diarahkan supaya kita, saya tahu memang bosan. Memang bosan untuk duduk dalam rumah. Tapi di dalam keadaan sekarang ni tak ada yang bosan sangat sebab kita ada internet, kita ada macam-macam lah sebagainya. Saya pun baru belajar main Mobile Legend dan dalam masa 2 hari saya menjadi pro dengan Mobile Legend. Boleh ada macam-macam benda yang boleh kita buat. Kita boleh luangkan masa dengan family kita. Dan kalau kita tengok daripada sudut agama, cuba tuan-tuan bayangkan apabila tuan-tuan ni sudah tengok tadi daripada atas duk sebut tentang akhir zaman, duk sebut tentang Yajuj Majuj dan sebagainya. Jadi saya tahu tuan-tuan mesti tahu apabila berlakunya akhir zaman tu, yang dikatakan petanda-petanda besar akhir zaman tu, sehingga tasbih tu betul itu, maka pada waktu itu kita tak ada apa. Tuan-tuan bayangkan pada waktu itu makanan pun tak ada. Yang ada hanyalah zikrullah dan juga amalan-amalan kita yang kita buat. Jadi macam mana kita nak hidup pada waktu itu? Jadi itu yang saya kata, patuhilah perintah kawalan pergerakan ni, duduk dalam rumah, jangan pergi mana-mana supaya kita dapat buat perimeter. Kita dapat buat memutuskan rantaian COVID-19 ni. Dapat memutuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi dan dia tidak akan di-extend lah. Sebab apa? Kita dapat kawal. Yang jadi masalahnya takut jadi macam Itali, dia tak dapat kawal. Sana sampai last sekali satu Itali terus kena COVID-19 disebabkan orang-orang yang tak ada jati diri ni lah. Orang-orang yang nak buat tidak dapat mematuhi the rule of law. Dia kira nak buat undang-undang dia sendiri. Dia kira nak redah ikut suka dia. Sebab tu orang-orang yang macam ni saya syorkan supaya ambil bubuhlah lokap sehingga habis perintah kawalan ni. Sebab dia nak tunjuk gangster, dia nak tunjuk kurang ajar. Tempat untuk gangster dan kurang ajar ni hanyalah lokap. Hanyalah lokap. Tak ada tempat yang sesuai yang lain untuk mereka. Untuk yang nak tunjuk gangster, yang nak tunjuk keras kepala, yang kurang ajar ni, tempat yang paling sesuai untuk mereka hanyalah lokap saja. Jadi kita haraplah pihak polis supaya ambil tindakan kepada mereka ni, bubuh dalam lokap. Tak ada masalah apa. Bro, video Iksim tentang evangelis, siap bukti tu, sangat menarik presentation dia. Saya tak tengok habis lagi, tak sempat nak tengok habis. Ikut hadis yang sahih, kelak peperangan akhir zaman semua back to square one. Guna senjata konservatif balik. Teknologi semua hilang dan runtuh. Sebab tu umat Islam pastikan tidak hilang seni bela diri dan permainan senjata. Wallahu alam. Isu keton dan mana-mana ubat-ubat selalu dinafikan kerana permainan perniagaan farmasutikul dunia nak kontrol dan jaga perniagaan berbilion mereka. Manusia sanggup dibunuh company besar untuk jaga bisnes farmasutikal mereka. Apakah nasib B40 dengan ancaman COVID-19? Saya baca dulu semua. Di China datang virus baru. Tu ada satu, saya dah lupa dah virus apa nama tu. Saya dah baca tadi hantar virus SRS bro, belajar main ML. Serius bro, belajar main ML? Yes, belajar main ML. Apa dah masalahnya? Dulu saya main Dota. Saya Dota ni abang Kalam Ami Aduh, macam mana nak cakap Depa panggil saya macam-macam gelaran lah kan. Dulu masa saya main Dota, fast finger in the hair lah. Depa panggil saya fucking pro tinker lah. Macam-macam nama lah dalam Dota ni Jadi saya nak abang dia orang kata apa, secara ringkasannya Dota ni kira saya pro gila lah. Jadi ML ni bagi saya tak ada apa. Betul ke vaksin COVID dah ada? Jom push rank on tak on saya lepas ni kita main sekejap lagi 2 game sebelum lelap. Semoga kerajaan PM wujudkan balik Iksim yang dihapuskan kerajaan PH dulu, kerana kajian dan selidik Iksim banyak memuka agenda-agenda evangelis dan sebagainya, sama macam Syafiq pernah terangkan dulu. Harap Syafiq pun boleh join dia orang sekali. Ya boleh, saya boleh join, tak ada masalah apa kalau mereka panggil, sebab saya ada banyak file tentang evangelis. Kebanyakan pelaksanaan kerajaan tentang ni saya nak sebut ni dan kita juga perlu adanya pusat penyelidikan khusus bagi Majlis Keselamatan Negara, sebab kita tengok dari sudut evangelis dengan Hindraf bagaimana depa boleh sustain, macam mana depa boleh
fight dengan sistem penguatkuasaan. Sebab mereka ada, kalau tuan-tuan pergi dalam web mereka, nacf.org.my, tuan-tuan boleh tengok mereka ada pusat penyelidikan. Pusat penyelidikan macam-macam lah. Pusat penyelidikan perundangan, pusat penyelidikan macam-macam mereka ada. Dan juga mereka ada Human Rights Watch. Dan kita tengok dalam Hindrah pun mereka ada pusat penyelidikan. Dan kita perlukan research untuk kita fight dengan evangelis ni. Sebab mereka bermain dengan perundangan dan sebagainya. Kebanyakan pelaksanaan kerajaan tentang COVID-19 banyak idea dari Datuk Najib. Itulah sifat Datuk Najib yang sebenar. Kira betul ya. Bila seorang penagih dadah tegar kegianan menggigil, telan sebut ketum satu sudu sup. Efek buah pinggang. Ramai meninggal kerana sebut ketum memakan buah pinggang. Ya betul lah. Dia musnahkan organ dalam badan. Malangnya tak ramai anak Melayu ambil tahu benda ni. Akan berlaku global currency receipt. Boleh bagi penjelasan? Saya tak tahu pasal ekonomi. Adakah virus COVID-19 ini dicipta oleh Amerika? Tak ada kena-mengena. Baru-baru ini saya ada dengar mengenai mengapa ISIN ditutup. Kerana ideologi musuh Islam dan tali barut musuh-musuh Islam banyak dalam Malaysia. Ya standard tuan-tuan. Dekat dalam Malaysia ni Melayu menindas sesama Melayu dan Islam menindas sama Islam. Itu yang jadi masalah. Bukan semua. Antaranya adalah jebat jerhaka. Fik, betul ke lockdown China berjaya? Saya baru baca tadi, mula-mula berjaya, lepas tu keluar pula news yang baru sebelum saya buat live tadi, mengatakan bahawa mereka yang telah di-discharge balik ke rumah, dikatakan bila dicek cek semula, mereka masih lagi positif coronavirus. Fik, komen sikit tentang fenomena matahari baru-baru ni. Saya dah lama tak tengok fenomena matahari ni. Lepas kena attack dengan apa, saya malas nak tengok lah. Tinker tu gila pro. Okay, Nakoda Arif. Saya dulu tu lah biasa-biasa ya, main Tinker. Lepas tu main apa satu lagi, pegang bola 3 tu, dia panggil apa? Ibonka. Oh, ada 10 skill tu kan. Biasa-biasa ya. Tu style orang Dota sembang lah. Kenapa jemaah tabligh? Sebab tanda-tanda kiamat ialah Allah akan ambil orang-orang yang baik. Saya tak mau pergi tang tu. Dia banyak tuan. Kalau kita nak pergi kepada kiamat apa semua ni. Kiamat ni kita wajib beriman, bukan wajib meramal lah. Tapi hari ni orang banyak meramal daripada beriman bahawa adanya hari kiamat tu. Sebab kalau dia beriman, dia percaya bahawa wujudnya hari kiamat tu, adanya hari kiamat tu, maka hari ni tuan-tuan sebelum berlakunya COVID-19 penuh orang dalam masjid. Penuh orang di dalam masjid. Orang takut nak tinggal masjid ni sebab dia dah tahu dah, oh ni kita duduk di akhir zaman ni, dekat dengan kiamat ni. Orang takut ni nak tinggal masjid. Tapi hari ni orang duk ramal banyak daripada beriman adanya kiamat. Itu jadi masalah. Siapa power Dota? Power lah ML. Tak dinafikan. Well, Atin Syafiq ni pelajar sains komputer. Tak terkejutlah dia handal bab-bab tu. Lagipun Syafiq sehari makan 4 biji buah komputer. Itu pasal anda tak ada. Saya tak handal. Semua tu daripada Allah Ta'ala. Saya cuma diberi orang kata apa, ingatan saya tak hebat macam tu sangat, tak andal ke apa. Betul ke WHO disogok oleh komunis Cina yang menyebabkan huru-hara dunia sekarang ni? Saya tak tahu. Ni semua ni adalah ni tuan-tuan jangan baca terlalu banyak dekat dalam blog. Jangan baca terlalu banyak dekat blog. Dia banyak cerita lah ni. Banyak cerita tentang coronavirus ni. Ada coronavirus ni depa kata agenda Illuminati. Ada yang mengatakan coronavirus ni adalah satu macam-macam benda lah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan blog ni. Ada yang saya dah baca ni satu blog ni lagi agresif macam dulu punya lah. Macam dulu punya yang habaq kata gempa bumi ni berlaku di 60 negara, akan berlakunya kiamat, bintang dukhan akan jatuh pada waktu itu. Terlepas tuan 2018, yang saya herannya kawan-kawan bersama dengan saya pada waktu itu semua pakat buat live. Dukhan akan jatuh, kita akan menghadapi kiamat. Tapi hari ni tahun 2020 bintang dukhan tak jatuh lagi. Tak jatuh-jatuh. Saya duk tunggu daripada abang kat saya daripada tahun 2018. Depa kata gempa bumi 60 gempa bumi ni orang kata apa, di 60 tempat ni yang berlaku di Sunda Sea adalah petanda bahawa akan jatuhnya bintang dukhan daripada tahun 2018 daripada abang saya duk tunggu tak jatuh lagi bintang dukhan. Jadi saya pun waktu tu dekatlah dengan jalan agama ni sebab depa duk kata bintang dukhan nak jatuh. Tapi depa ni tiap-tiap hari dia buat live dia buat live share dalam press dia bagi tahu kata ni kita akan bintang dukhan nak jatuh ni
di PWTC tapi press tu kena potong sebab dia sebut tentang bintang duhon. Dan juga orang kata sama juga macam coronavirus ni depa kaitkan macam-macam lah kan, akan ada satu ni lah apa semua macam-macam lah, macam-macam ramalan lah, kiamat nak mai ni lah apa semua kan. Jadi kita pun tunggulah kan. Dan tunggulah dan kita upgrade kita punya orang kata apa pengajian kita dalam ilmu agama. Kita upgrade pengajian kita dalam ilmu agama. Mana tahu kok betul depa punya ni kan. Sekuat mana isim kalau umat Islam grassroots tidak mendekong dan menjaga agama dalam diri, family, masyarakat. Contoh kita sesama Islam masih berbalah dan tidak mahu bersatu. Kalau umat Islam berani bersuara secara padu, 2-3 juta orang bersuara senada menentang isu-isu yang dikeluarkan oleh kafirun, maka YDPA dan raja-raja boleh melibatkan diri membantu rakyat. Ya betul, sebab raja dan sultan yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu adalah ketua bagi agama Islam. Sedikit komen tentang COVID-19 di negara. Adakah semakin runcing atau semakin baik? Dia bergantung kepada tapi hari ini kita nampak makin teruk lah. Sebab apa? Kita tengok macam mana pola penguatkuasaan dibuat. Mula-mula mereka buat tak teruk mana. Hari ini sampai nak kena bandar-bandar ditutup. Bandar-bandar nak kena seal, sempadan-sempadan nak kena seal sebab orang tak dapat nak ikut. Tak dapat nak bagi kerjasama. Saya pening. Dulu kalau kita tengok bila dia tak dapat cuti, dia akan maki bos dia, bodoh punya bos, bangang punya bos tak ada cuti lah, nak kena kerja lebih masa lah apa segala ni. Tapi hari ni dia dapat cuti 14 hari untuk duduk dalam rumah bersama dengan keluarga dia. Dia tak bersyukur, dia kira nak pergi sana, dia kira nak pergi sini duduklah diam-diam dalam rumah. Duduk diam-diam. Jangan duk buat macam orang cempera sangat, orang gila tak tentu arah. Sebab apa? Dia akan membawa kesan yang lebih buruk kepada orang lain. Duduk dalam rumah saja kan. Syafiq agak-agak sampai bila kena kuarantin? Bergantung kepada jati diri kita lah. Orang macam mana kita disiplinkan diri kita. Jadi sebab tu tuan-tuan kalau jumpa mereka ketegak-ketegak ni kan tuan-tuan ada rukun tetangga dalam taman bubuh penampak bubuh penampak. Sebab mereka ni akan menyebabkan orang kata apa tempoh kuarantin ni akan dilanjutkan. Bos, apa pencerahan bos kes tokan Cina terbesar Penang? Pasal kes yang 2.6 bilion syabu ke apa tu yang tangkap dulu. Saya pun tak tahu, dengar kata lari pergi Thailand lepas tu diam terus. Bukankah ramalan itu berdosa dan syirik? Ya betul, tapi orang suka ramal Yang pelik-peliknya ramal pula tentang hari kiamat tu yang pelik Muhammad Aizal, fit PM minyak bewak Arab boleh, tak ada masalah apa dah. Tuan-tuan nak dapat akan minyak DOP boleh PM saya kat tepi Kita harap selepas selesai virus ini masjid akan penuh dengan anak-anak muda mahupun waktu subuh. Ni peringatan untuk semua. Peringatan untuk semua. Ya betul kalau kita tengok kecoh masjid tutup macam tiap-tiap hari PM. Tapi kita bila masjid buka tak sampai 2 sah tak sampai 2 sah. Patutnya orang tua-tua tu yang kena berjuang masjid ni sebab apa? Kalau kita tengok yang pi masjid ni, kalau kita buat mengikut data yang pi masjid ni purata umur adalah 50 tahun ke atas. Banyaknya golongan berpencen jadi golongan-golongan biasa ni kurang nak pi masjid. Dekat Johor dah ada kebenaran untuk buka kedai untuk pusat servis kenderaan. Jadi sebab mungkin dapat kawal lah di Johor. Mungkin dapat kawal di Johor. Orang Johor dapat mengikut ketetapan yang seperti yang sepatutnya. Jadi kita tengok kes pun dia punya rantaian dia pun dapat diputuskan. Jadi dapatlah buka Baru masuk ni ada cerita konspirasi tak tadi? Tak ada penyakit semua Sepanyol lah. Nanti saya akan cek. Muhammad Sobri boleh bagi link kat saya. Saya syok baca tentang perang dunia ni. InsyaAllah pertengahan bulan Ramadan selesai kes COVID-19. Timbul kes Saudi pula. Hasan Idris PKP berpandu pada rakyat. Banyak yang dengar cerita yang bertambah lagi lah PKP. Yalah betul. Kita kena fokus kepada perintah kawalan ni. Bukan kita kena fokus kepada cerita-cerita blogspot yang mampu ni. Cerita-cerita blogspot yang mampu ni. Tuan-tuan kena fokus kepada perintah kawalan pergerakan ni. Jaga diri tuan-tuan. Banyak ramalan korang buat kat FB dalam tak sedar je. Salam Syafiq, boleh jelaskan lebih lanjut tak pasal World War 3 antara Empire US dengan Empire Jepun tadi? Saya kena buat live tu 8 jam. 8 jam. Dia, okey.
untuk menghentikan peperangan barat ni kan, ni nak cerita. Untuk membentikan peperangan di antara Itali, Jerman, Perancis dan British, depa ada satu treaty dia panggil The Peace Treaty, iaitu apa nama ni, The Treaty of Versailles. Jadi untuk menghentikan peperangan di antara barat dan timur, dia ada banyak treaty lah, dia ada banyak. Sebab dulu tuan-tuan, sebab kita kan orang Melayu kan Empire Melaka. Jadi Empire Melaka ni telah jatuh pada kurun ke-15 kepada Empire Barat. Lepas tu dia kena jajah-jajahan perundangan Empire ni. Dia jajah, dia ada tanah-tanah jajahan dia. Jadi suatu hari nanti akan ada orang lah yang cuba untuk melanggar perjanjian damai ni. Sebab tu kalau tengok tuan-tuan, ni saya bagi secara ringkas. Di mana kalau kita tengok, US tidak boleh hantar kapal dia masuk ke dalam Asia Timur. Dia tak boleh. Kalau dia hantar kapal dia masuk saja-saja tanpa lawatan ke apa, dia boleh jadi perang. Dan juga Jepun juga tak boleh hantar pergi ke Asia Barat dia punya kapal perang dia. Sebab tu masa US hantar kapal mai di Selat Melaka dulu, China piskat yang masa kes Mat Sabu tu apa nama dia panggil elephant fight, grass die in the middle tu masa kes Mat Sabu tu. Jadi itulah orang kata apa, suatu hari nanti akan ada pihak yang cuba untuk menggugat perjanjian ni. Perjanjian ni banyak berlaku di tanah Melayu lah. Perjanjian tanah jajahan ni, dan mereka masih berebut tuan-tuan, sebab tanah-tanah jajahan ni membawa keuntungan pada negara mereka. Mereka masih berebut lagi tentang tanah-tanah jajahan ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam world.li.com masih ada lagi. Filipina masih menuntut Sabah lagi. Mereka gunakan undang-undang di bawah Belanda. Gustavo Belanda ke Portugis, tak silap saya. Masih lagi orang kata apa, duduk lawan tentang tanah-tanah jajahan ni. Jadi suatu hari nanti akan ada orang, tak tahulah siapa lah, saya tak tahulah, akan ada satu masa di mana pada waktu itu dia jadi krisis yang mana perjanjian damai ni dilanggar macam tu dan boleh menyebabkan kepada pergaduhan di antara dua imperial besar, iaitu imperial di antara USA dan juga Jepun China, dan juga orang kata apa, sebab itu dia akan membawa kepada Perang Dunia Ketiga. Ini ada tulis dalam buku, saya lupa dah buku apa, saya lupa. Nanti saya bagi buku dia, nanti saya akan share dekat wall. Apa Eropah tidak satu empire, depa bawah Temple of Rome. Depa bawah the Temple of Rome tu. Depa memang satu lah. Itu tuan-tuan boleh scroll lah. Saya ada buat dulu dia punya link dia. Dia ada link dia macam mana depa nak tubuhkan the Great Britain tu. Merokok haram ke makruh, minta penjelasan, tak boleh nak jawab ni. Tapi saya dalam proses untuk berhenti ya. Senang hukum dia haram lah. Tu ya. Betul ke Syafiq masuk Malaysia Melayu, sia gugusan Kepulauan Melayu? Malaysia ni kalau kita tengok ada dulu Melanesia. Saya tak tahu ada kaitan tak di antara Melanesia, Polynesia dengan Malaysia. Kalau ada kaitan, Melanesia ni adalah dipanggil sebagai the Malay instead, ataupun Kepulauan Melayu. Jadi kita tak tahu sama ada Melanesia dengan Malaysia ni ada kaitan ke tak. Tapi saya pernah jumpa satu keratan lama yang saya jumpa dalam ramzimap.com pada kurun ke-16 juga dipanggil perkataan Malaysia. Jadi saya tak tahu yang tu banyak dia punya ni. Dia punya maksud Okey tuan-tuan, sekarang dah pukul 3. Setakat tu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.